بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk kita pada hari ini ialah Ibn Sina, bapa perubatan dunia. Ibn Sina merupakan tokoh Islam dalam bidang perubatan. Mari kita mengenali Ibn Sina sedikit demi sedikit. Riwayat hidup. Nama sebenar Ibn Sina ialah Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina. Beliau lahir pada tahun 370 Hijrah bersamaan dengan 980 Masihi. Tempat lahir beliau ialah di Bukhara, Turkistan. Beliau mempunyai dua gelaran, di belah timur dan di belah barat. Di belah timur, beliau digelar sebagai Ibn Sina, manakala di belah barat, beliau dikenali sebagai Abu Sina. Ibn Sina merupakan keturunan Turki. Bapanya ialah penguasa Karmaisan, Bukhara. Selepas kematian bapanya, beliau berpindah ke Kawarims, Jurjan, Ra'i dan Hamazan. Beliau meninggal dunia pada tahun 428 Hijrah bersamaan 1037 Masihi di Hamazan, Iran ketika berusia 58 tahun. Sejarah atau latar belakang pendidikan Ibn Sina. Beliau mula belajar Al-Quran ketika berusia 5 tahun dan mula menghafaz Al-Quran ketika berusia 10 tahun. Beliau menyambung pelajaran di Khorasan dan Jajan. Beliau belajar ilmu fiqh dan tasawuf daripada Ismail Al-Zahid, ilmu hisab dan prinsip geometri daripada Muhammad Al-Masah, ilmu falsafah daripada Abu Abdullah Al-Natili dan ilmu sains dan astronomi daripada Al-Biruni. Beliau mula menguasai ilmu perubatan ketika berusia 16 tahun. Karya yang menjadi rujukan. Terdapat 3 hasil karya beliau yang sering menjadi rujukan, iaitu Al-Kanun fi Al-Tib, Al-Adawiyah Al-Kalbiyah, Al-Alfiyah Al-Tibiyah. Kitab beliau yang bernama Al-Kanun fil Al-Tib mempunyai keistimewaannya yang tersendiri, iaitu menghimpun pencapaian Ibn Sina dalam bidang perubatan, diiktiraf sebagai rujukan penting dalam bidang perubatan, menggunakan kaedah pemerhatian dan analisis, menggilap kembali bidang perubatan yang kiang malap pada masa itu. Cara beliau menyampaikan ilmu dan beliau melalui proses pengajaran melalui jawatan yang disandang. Ibn Sina juga pernah menyandang jawatan sebagai seorang doktor di Hamazan, pakar perubatan di wilayah Ra'i, penasihat agung Amir ala Al-Daulah di Asfahan. Selama menceburi bidang perubatan, beliau telah menemui cara menjelaskan kesan kuman dalam penyakit, menjelaskan teori jangkitan virus seperti TB, menemui pelbagai jenis penyakit seperti Ebola, alahan, cacar dan penyakit jiwa, mencipta ubat untuk pelbagai penyakit kronik, mencipta picagari, ubat bius dan benang khusus untuk menjahit luka pembedahan. Bagi bidang farmasi pula, beliau telah menemui cara mencipta ubat untuk pelbagai penyakit kronik dan mencipta ubat bius. Terdapat lebih daripada 5 bukti ketokohan beliau dalam bidang perubatan. Antaranya ialah penemuan penyakit baru dan puncanya seperti rubella, penemuan baru dalam bidang farmasi, menghasilkan ubat bius, membangunkan teknologi perubatan dengan mencipta benang untuk menjahit luka pembedahan dan picagari, menghasilkan banyak buku dalam bidang perubatan dan diterjemah dalam pelbagai bahasa seperti Kanun fil Tib, mendapat pengiktirafan dunia dalam bidang perubatan, pakar penyakit lumpuh, paru-paru, usus dan kulit, berjaya membuat analisis tentang 760 penyakit dan cara merawatnya, memperkenalkan kaedah pemerhatian dan analisis dalam perubatan dan beliau menguasai ilmu perubatan ketika berusia 16 tahun. Kesan peninggalan Ibn Sina dalam bidang perubatan. Ibn Sina telah memberi banyak impak dalam bidang perubatan dunia. Antaranya ialah bukunya dalam bidang perubatan menjadi rujukan di timur dan barat. Sebuah institusi pendidikan di Hungary telah dinamakan sempena nama beliau, Abu Sina College, menjadi sumber inspirasi kepada perubatan moden untuk meneruskan atau memperbaiki apa yang telah beliau hasilkan. Terdapat beberapa perbandingan antara perubatan dulu dan sekarang. Perubatan dulu menggunakan peralatan kurang canggih, banyak menggunakan tenaga, ubat-ubatan kurang, kepakaran doktor dahulu merangkumi pelbagai bidang seperti doktor sakit jiwa, ahli falsafah, ulama terkenal. Manakala bagi perubatan sekarang pula, peralatan amatlah canggih, banyak menggunakan mesin, ubat-ubatan banyak dihasilkan kerana pelbagai penyakit baru ditemui. Kepakaran dalam bidang tertentu, iaitu kepakaran mereka terbatas seperti yang menceburi ilmu sains dan fizik hanya akan berada dalam bidang perubatan. Sekian, itulah sebab sedikit pengenalan bagi Ibn Sina.